Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Ahad 2 Syawal 1444 bersamaan dengan 23 hari bulan 4 tahun 23. Kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah fiqh yang diambil daripada peristiwa hadis ataupun asar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sambungan kita pada kali ini Al-Hikayatus Sittun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-160. Iaitulah persoalan yang berlaku kepada seorang sahabiyah nama dia Fatimah binti Abi Qais. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bertanya tentang hukum orang perempuan yang sudah dicerai talak 3, mana talak yang ketiga, adakah dia masih lagi boleh dapat nafkah daripada bekas suami dia dan juga tempat tinggal sehingga tamat iddah ataupun tidak. Ini kisah kita ni. Nasul al-hikayah, nas ataupun teks kisah. An Fatimah binti Qais, an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, dia berkata, talaqani zawji, suami aku telah menceraikan aku. Cerai kali yang ketiga, bermakna dia dengan suami ini tak serasi. Dia dua orang ni sahabat Nabi, jangan kata tak sebarangan. Tapi begitulah, ibarat kata tanah yang tak sesuai. Tanah tak sesuai, maka dia tak subur. Suami dia menceraikan dia kali yang ketiga, makna talak 3 dah. Kemudian bila dia tanya Nabi SAW, adakah dia akan dapat nafkah ataupun tempat tinggal sehingga habis iddah, falam yaj'al li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqah. Nabi kata, aku tak dapat lagi tempat tinggal dan tidak dapat lagi nafkah. Baliklah ke rumah. Rumah siapa? Balik ke rumah ibu bapa dia lah. Tak ada lagi tempat tinggal. Nafkah pun tak dapat. Sebab bila talak 3, dia panggil bainunatul kubra. Talak bain makna putus yang tak boleh nak sambung. Orang panggil, orang Kelantan kata putus pah. Putus pah ni kat mana tak boleh sambung dah lah. Kalau nak sambung pula, kena akad nikah balik. Sebelum akad nikah balik tu, dia kena kahwin dengan orang lain dulu. Dan dia bersama dengan suami yang kedua yang baru. Kemudian bila tak serasi dua tu pula, kawan tu cerai pula, baru boleh nikah dengan kawan ni. Boleh nikah dengan suami yang pertama yang cerai talak 3. Sebab itulah jangan duk gurau-gurau cerai talak 3 ni. Sekarang ni main-main ni orang sekarang ni. Marah ke bini sikit, aku cerai talak 3. Hak talak 10 pun ada. Macam-macam dia punya hasutan syaitan, nyakata ke bini macam-macam. Hadis ini rawahu Muslim wal lafzu lahu. Mana hadis sahih. Lafaz dia dalam sahih Muslim. Dilalatuha, dalil hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada adamu wujubin nafaqah was sakan lil mutallaqati salasan. Tak ada lagi nafkah dan tempat tinggal, tak ada hak lagi untuk dia tuntut daripada suami dia setelah dicerai kali yang ketiga.
minal mawdu'at allati tusar, ada 10 isu yang kita akan bincangkan dalam kisah ini. Yang pertama, siapakah sahibatul kisah? Siapakah tuan kisah ini? Nama dia Fatimah binti Qais bin Khalid Al-Qurashiyah, orang Quraisy, Al-Fihriyah, adik-beradik dengan Ad-Dhahhak bin Qais Al-Amir. Dan dia ni lebih kakak kepada Ad-Dhahhak 10 tahun. Mana dia lebih tua 10 tahun. Seorang sahabat Nabi, sahabiyatun minal muhajiratil awal, di antara sahabat yang hijrah awal. Mana orang awal hijrah, mana orang darjat tinggi juga. Wa kanat zatu jamalin, cantik orangnya, parah rupanya comel, wa aqlin, akalnya hebat, dan ada beberapa ciri-ciri kesempurnaan sebagai seorang wanita. Maka biasanya fi baitiha, di rumah dia bertempat berkumpul ashabus syura, tempat berkumpul mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat setelah terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bunuh. Maknanya dia ni ahli fikir lah, kita panggil ahli fikir. Kanat inda Abi Amrin. Suami dia nama Abu Amr bin Hafs bin Al-Mughirah. Abu Amr bin Hafs bin Al-Mughirah. Setelah dia dicerainya Fatimah, maka 2 orang datang meminang dia, iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan, nak ke dia, dan juga Abu Jaham bin Huzaifah. 2 orang mari minta dia. Bila dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang minta saya ni, saya nak terima siapa? Fa asyara alaihan nabi. Nabi reject 2-2. Nabi kata, mu kahwinlah dengan Usamah bin Zaid, anak angkat aku. Cucu angkat Usamah bin Zaid. Kahwin dengan Usamah. Pada peringkat awalnya dia tak sukalah Usamah ni, bekas hamba, warna pun gelap sikit. Tapi bila dia dengar nasihat Nabi, fasa'idat, maka dia bahagia bersama dengan Usamah setelah dia mendengar nasihat ataupun cadangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal pada zaman pemerintahan Muawiyah. Terdapat banyak hadis-hadis yang diriwayat oleh Fatimah binti Qais ni dalam kitab-kitab hadis. Mana masyhur riwayat dia. Tapi biodata dia, maklumat tentang hidup dia tak banyak. Mana cerita-cerita yang kontroversi gini ada. Mana riwayat panjang tidak ada. Yang kedua, suami dia Abu Amr bin Hafs bin Al-Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ada kata Abu Amr ini nama dia Abdul Hamid. Waqila ada kata nama dia Ahmad. Ada kata gelaran dia tu nama dia Abu Amr. Wallahu a'lam. Seorang sahabat ni, suami dia ni hebat juga, seorang sahabat. Ba'athahun Nabi sallallahu alaihi Yaman. Nabi kita pernah hantar dia ke Yaman ketika Nabi sallallahu menghantar Sayyidina Ali sebagai gubernur ke Yaman. Fatallaqa Abu Amr telah menceraikan Fatimah binti Qais ini kali yang ketiga. Ada riwayat kata dia ketika dia berada di Yaman, ataupun nak pergi ke Yaman dia bercerai isteri dia, ataupun sudah di Yaman kemudian dia hantar mari wakil supaya menyampaikan talak dia tu kepada isteri. Mana zaman dulu lah, kalau zaman sekarang ni senang ya, hantar WhatsApp habis cerita.
fambatta zawajuha minhu, tamaklah episod hubungan perkahwinan dia setelah bercerai kali yang ketiga. Ada ulama kata dia ni mati di Yaman. Mana dia pergi kerja di Yaman, meninggal di sana. Ada kata tak, baqiya ila khilafati Umar. Dia masih lagi panjang umur sampai kepada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Itu cerita-cerita yang disebut. Dia kata, wallahu alam, ada kisah lah. Mana kalau benar dia ni meninggal dia pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, bagaimana dia ada kisah. Kalau dia mati zaman Muawiyah, selesai maklumat yang ada itu. Baiklah, kisah pun tak menarik. Saya pun tak nak bercadang nak riwayatkan cerita ni walaupun ada dalam buku ni. Isu yang ketiga. Syakhsiyatu Fatimah. Kepribadian Fatimah binti Qais ini seorang yang punya peribadi qawiyah. Maknanya seorang individu yang kuat dia punya kedudukan. Mempunyai beberapa sifat kehebatan, keistimewaan yang tidak terdapat pada sifat ramai wanita-wanita lain. Tak ada. Wahia bihadhihi sifat, dengan sifat keberanian dia ni, ada ulama yang menerimanya, ada yang mengatakan tidak. Riwayat dia tidak diterima. Namun begitu, oleh kerana dia telah diriwayat hadis-hadis dia sahih, maka kita ambil riwayat yang ada untuk dijadikan sandaran hukum daripada Fatimah binti Qais. Sebab penting, hadis ini sangat penting. Hukum wanita yang diceraikan kali yang ketiga, adakah dia masih dapat nafkah ataupun dapat tempat tinggal. Fahiya jari'atun fi qaulil haq, seorang yang berani. Berani dia punya cakap, berani. Jadi ada setengah orang, ada setengah lah, sebab riwayat mengatakan, menuduhnya mengatakan Fatimah ni cakap banyak. Sebab itulah Abu Amru cerai dia. Namun Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad telah menolak semua kritikan ataupun tuhmahan yang mengatakan Fatimah ini orang panggil mulut laser. Dia kata tak ada. Cuma dia dengan Abu Amru ada masalah peribadi yang tak boleh diselesaikan kecuali melalui perceraian. Itu saja. Mana Ibn Qayyim rahimahullah telah mempertahankan Fatimah binti Qais dengan perbahasan yang agak detail. Fatimah ni berani menyampaikan kebenaran, satu. Salah seorang daripada wanita di kalangan sahabat yang faqihatun min fuqaha'i as-sahabiyat. Seorang yang punya kedudukan yang baik, mausuqatun, dipercayai, aminatun fima tarwih, seorang yang punya integriti dalam riwayat yang disampaikan, dan seorang yang faqih di dalam ilmu yang dibawa. Laha quwwatun hafizatun ajibatun. Dia mau apa dia? Dia hafalan dia, ingatan dia sangat kuat. Mana dalil? Dalilnya dia dengar Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal. Wahwa alal mimbar. Nabi duduk atas mimbar satu hari, Nabi cerita tentang bahayanya Dajjal, sifat Dajjal dan tentang yang berkaitan dengan Dajjal. Fatarwihi bitulihi. Fatimah ulang balik hadis tadi yang panjang kisah tu, la tuskit minas. Tak ada kalimah yang gugur. Dia boleh ulang balik macam kaset. Macam MP3 kita rakaman. Dan para ulama sahabat telah menukilkan, ulama hadis juga telah menukilkan hadis ini daripada riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Yani seorang yang kuat hafalan dia. Fatimah juga seorang yang hujjatun qawiyah,
seorang yang punya hujah yang kuat dan boleh berhujah, berdebat, bermunazarah dengan orang-orang yang menyalahi pandangan dia. Mana kalau dia riwayat hadis ataupun hukum yang diambil daripada Nabi SAW, dia akan mempertahankan. Jadi siapa dia lawan dia, kritik dia, dia tetap mempertahankan pandangan dia. Setelah itu dia panggil ijtihad dia ataupun maklumat yang dia ada. Jadi jangan mudah-mudah. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW telah memberi nasihat kepada Fatimah. Jadi setelah dia tamat iddah daripada Abu Amru, dia bagi tahu pada Nabi SAW, dua orang minta nak kahwin dengan dia. Dua orang minta nak kahwin. Maka Nabi SAW bagi tahu dia mau nikah dengan Usamah, kahwin dengan Usamah. Fakarihat zalik. Pada peringkat awal dia tak apa suka. Alah Usamah. Dia macam kata faqalat biyadiha hakada. Maknanya macam gitu tangan dia. Usamah. Jadi mentakkan cucu dia kak, cucu angkat Nabi jadi Usamah. Nabi pun tengok macam dia tak apa selesa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairul laki. Mu taat kepada Allah, taat kepada Rasul lebih baik bagi kamu. Kata Fatimah, fatazawwajtuhu faghtabtu. Aku pun nikahlah dengan Usamah dan aku bahagia dengan dia, alhamdulillah. Ini kisah dalam Muslim. Ini kisah dalam Muslim. Ia pentingnya perkahwinan perceraian dia bukan talak tiga, bukan Abu Amr kata aku cerai mau talak tiga, lah. Maknanya sudah 3 kali dia kata. 3 kali dia kata salasa mutafmarratin mutafarriqat. 3 kali yang terpisah. Maknanya cerai sekali kok rujuk balik. Cerai lagi yang kedua rujuk balik. Yang ketiga khalas intah. Jadi ini menunjukkan bahawa dia dua orang ini tatabayanut tiba', maknanya mempunyai perangai yang tak boleh bersama. Wala tatanaghamur rauhan, maknanya orang panggil tak serasi lah. Tak usah duduk keji lah, tak usah keji. Tak usah cari perangai-perangai buruk. Fatimah tak perlu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah membawa tuduhan orang kepada Fatimah dan dia condemn balik kritikan tersebut. Dia mengatakan Fatimah ni seorang yang baik, tidak perlu untuk kita nak huduhkan kepribadian seorang sahabiah. Dia dengan suami dia tak serasi, apa nak buat? Ana pernah jumpa orang yang tak serasi. Anak pelajar kita ni, pelajar saya lah. Dia nak masa hari konvo, dia perkenalkan, dia kata ni mak dia, ini ayah dia. Mak dia dengan suami dia, ayah dia dengan isteri dia. Kata ayah dia kata kami ni baik ustaz, baik. Kami tak berkelahi. Waktu kami bercerai pun dengan cara baik, tapi waktu kami suami isteri kami tak serasi. Tak ngam. Jadi cerai dengan cara baik, masing-masing cari pasangan dan dia berkawan balik pula. Tak ada kelahi lah. Dia boleh mahi kombo anak sekali. Kita kata masya-Allah. Itu dia panggil tak serasi. Sebab itu dalam kitab kita ni, tuan-tuan kena cari buku ni. Nama dia Keindahan Islam. Kitab Keindahan Islam. Dalam kitab ini kita telah huraikan dalam bab kekeluargaan. Mengapa Islam membenarkan talak, perceraian. Patut kita kata cerai ini satu benda yang tak baik. Tapi itulah ilaj. Bahasa Arab kata akhirul ilaj al-kay. Akhir ubat itu kadang-kadang kena guna besi panas. Macam kita zaman sekarang lah. Akhir ubat kecil manis, potong kaki. Contohnya. Potong kaki ini tak baik. Tapi dah tak ada jalan lain. Sama juga apabila suami isteri sudah tidak serasi, jalan yang terbaik untuk dua orang ini bercerai. Itu ialah. Islam membenarkan. Ada setengah agama dia tak pernah bercerai. Tapi duduklah sebumbung, masing-masing friends sana, friends sini.
Lah. Ini dalam kitab kita ni menjawab banyak soalan-soalan yang berkait dengan hikmah kenapa dibenarkan perkahwinan. Dan juga di antara isu yang disukai untuk diperbincang-bincangkan, kenapa Islam juga membenarkan poligami. Sebab tu saya kata isu yang suka dibincang tapi tak berani pula, tak ramai yang berani melaksanakannya. Cakap buah okeylah. Baik. Isu yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun yurzaq, masih lagi hidup ketika berlakunya peristiwa perceraian itu. Wal wahyu ma zala yanzil, wahyu sentiasa turun untuk mengubati perkara-perkara yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka peristiwa yang berlaku kepada Fatimah ini besar. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya secara detail sikit, dia kata Fatimah sendiri cerita, an Fatimah binti Qais anna Aba Amr bin Hafsin talaqaha al-battah. Suami dia Abu Amr telah menceraikannya cerai talak 3, bain, wa huwa ghaibun, sedang dia ghaib, maknanya duduk di Yaman. Kemudian dia hantar mari wakil dia. Hantar dengan wakil dia. Ada kata wakil dia tu 2 orang, Al-Harith bin Hisham dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nah, ni Ayyash. Nah, sekarang ni nampak macam satu trend pula. Ramai anak-anak kita, anak-anak hok kecil-kecil sekarang ni nama Ayyash, Ayyash ni, ambil nama Ayyash ni. Ayyash bin Rabi'ah. Jadi 2 orang datang, wakil dia bisyairin. Bawa mari katanya khamsati asu', 5 gantang buah tamar dan 5 gantang gandum. Bawa mari dia. Ambillah, suami mencerai yang ketiga, ni bekalan makananmu. Fasakhitathu, dia marah. Allah, nyata mari 5 kilo, berapa hari nak makan? Dah berapa bulan? 3 bulan dah. Mana cukup? Macam dia protes lah. Faqala wallahi ma laki alaina min syai'. Jadi kata di wakil dia, mu tak ada apa dah. Ni cerai yang ketiga, nak nafkah apa laginya? Dia tak puas hati. Dia seorang wanita yang berani. Langsung dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang berlaku. Faqala, Nabi membenarkan, laisa laki alaihi nafaqah. Fatimah, memang kau tak ada lagi hak untuk menuntut nafkah daripada Abu Amr, daripada suamimu, tak ada hak lagi. Fa amarha an ta'tadda fi baiti ummi Syarik. Nabi kata mau keluar daripada rumah ni, duduk menumpang beredah di rumah Ummu Syarik sehingga selesai iddah dia 3 bulan. Salah satu quru, 3 kali suci. Thumma qala, kemudian Nabi kata, tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Nabi kata tak sesuai dengan rumah Ummu Syarik ni, sebab ramai sahabat-sahabat akan pergi rumah Ummu Syarik tu. Tempat orang berkumpul situ. Tempat orang duduk mesyuarat situ. Nabi kata, i'tadi 'inda bani Ummi Maktum. Mugi duduk rumah Maktum lah. Dia orang buta, dia tak tengok mu, senang. Mu tak pakai tudung pun tak apa. Dia tak tengok mu. Dia buta. Fa iza halalti fa'adini. Bila tamat tempoh iddah 3 kali suci ataupun 3 bulan, maklumkan pada aku. Bagi tahu pada aku. Hadis dalam Muslim. Jadi bila dia selesai daripada iddah, dia bagi tahu Nabi sallallahu, Muawiyah minta saya. Abu Jaham juga nak dengan saya. Minta pandangan Nabi. Saya terima yang mana satu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu 'ala antiqi. Hai Fatimah, Abu Jaham seorang yang tak pernah tinggal tongkat. Tongkat ada semua tangan. Ada ulama kata darabul nisa. Dia ni mudah nak pukul isteri. Mana tak setuju sikit, pai bagi lalu.
backing. Tak usah ambil lah, ini backing. Ada juga orang terjemah lain, dia kata dulu kan orang musafir kan dia kandar apa ni, barang-barang dia tu letak tongkat sini, depan makanan, belakang pakaian ataupun sebaliknya. Selalu travel dia ni. Ada kata dia ni suka pukul isteri ataupun kuat travel. Wa amma Muawiyah tu fasuluk. Muawiyah pula fakir masa tu. Dia bukannya jadi khalifah lagi, masa tu dia muda-muda lagi. Rajulun taribun la malahu. Miskin Muawiyah tu. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata ankihi Usamah. Menikah cucu akulah, Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu. Aku tak suka. Summa qala ankihi Usamah. Fatimah, dengar nasihat, taatlah kepada Allah dengan Rasul, nikah Usamah. Fanakahtuhu, aku pun kahwin dengan Usamah. Faja'alallahu fi khaira. Allah Ta'ala jadikan kebaikan dengan perkahwinan itu. Wartabattu ay hasunat hali. Hidupan kami bahagia, happy, alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Yang kelima, di antara sahabat yang tak setuju dengan pandangan Fatimah tadi, tak ada nafkah, tak ada tempat tinggal tadi bagi orang yang talak 3, iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan Aisyah. Dia kata apa? Sebab dia kata bercanggah dengan ayat Quran. Bercanggah dengan ayat Quran. Umar pula dia kata la natruku kitab Allah wa sunnata nabiyyina liqauli imra'atin. Kami tak akan tinggalkan Quran dengan perkataan perempuan. Apa dia ayat Quran? Tanda pelajar, ayat Qurannya surah At-Talaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah suami itu keluarkan isteri dia daripada rumah yang tempat mereka tinggal itu, dan jangan dia keluar kecuali ketelah dia bawa perbuatan yang keji, yang tak baik. Tengok, Quran kata tak boleh keluar. Maknanya ada nafkah, ada sukna, ada tempat tinggal. Kenapa kamu kata tak ada? Dia kata tak bercanggah. Tidak bercanggah. Apa yang bercanggahnya? Ayat Quran ini untuk orang yang dicerai, talak 1, talak 2. Dia panggil tidak bain. Bainunatis sughra. Maknanya orang cerai kali pertama, cerai kali yang kedua, dia kena duduk sekali lagi. Boleh lagi duduk sekali. Tidak tidur bersama lah, tapi satu rumah, nafkah dia kena beri. Ayat ini tak bercanggah. Isu Fatimah ini isu talak 3. Cerai talak 3. Apa bercanggahnya? Maka sebab itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengingkari riwayat kata Sayyidina Umar i'tiraf kepada Fatimah ni. Dia kata mana boleh Umar lebih faham Al-Quran, takkanlah dia nak. Allahu Akbar. Baiklah. Maka timbul lagi khilaf ulama tentang jadi ayat ini kata di Fatimah radhiyallahu anha, dia kata ayat ini untuk wanita yang boleh dirujuk balik. Tapi kalau wanita sudah bercerai talak 3, tak ada lagi lah kecuali hamil. Dia cerai talak 3 tapi dia hamil. Dia hamil, dia boleh tempat sebab dia kandung anak si bapa itu. Baik, maka di sini khilaf ulama tentang apakah hukum wanita yang dicerai talak 3, adakah mereka ada tempat tinggal walam takun hamil, yang tidak mengandung. Maka yang pertama kata bagi dia tempat tinggal tapi dia tak ada nafkah. Ini pendapat Imam Malik, Auza'i dan fuqaha as-sab'ah, maknanya ulama fiqh Madinah yang 7 orang itu. Pendapat yang kedua kata lahas sukna walhan nafkah. Dia ada tempat tinggal dan dia ada nafkah. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab wa Umar bin Abdul Aziz wa Thawri wa Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, laisa laha sukna wala nafkah. Tak ada tempat tinggal lagi, tak ada nafkah. Ini pendapat Ibnu Abbas
Imam Syafi'i, Hasan Basri, Atha, Imam Ahmad, Az-Zuhri dan lain-lain. Ini pendapat ni lah yang kuat. Isu yang ketujuh, amma iza banat bainunatus sughra kubra wa hiya hamil. Isunya kalau dia hamil, maka dia boleh nafkah. Boleh nafkah. Maknanya Allah kata wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahunna. Surah At-Talaq ayat 6. Sekiranya mereka mengandung, maka nafkah kena diberikan kepada mereka sehingga dia melahirkan anak. Walahas sukna, dan mereka juga ada kena beri tempat tinggal. Mana kalau tak duduk sekali dengan suami itu pun carilah tempat mana-mana bagi tempat tinggal dia, sewa rumah ke apa benda, dan kena beri nafkah. Sebab dalam ayat itu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, berilah tempat tinggal kepada mereka di mana kamu duduk, maknanya masih lagi di tempat yang sama, dan nafkah kena beri. Dan dalam riwayat Muslim tadi pun Nabi sebut illa antakuni hamilan, mu tak ada lagi nafkah kecuali kalau mu hamil daripada suami, maka nafkah dah dapat. Wa hadza bi ijma'i ahli ilmi, ini merupakan ijma' para ulama. Maka bagi wanita yang bereddah dengan talak raj'i, dia seperti al-hamil, seperti wanita hamil, ada tempat tinggal dan ada nafkah. Ada sebagai fuqaha mengatakan bahawa asalkan tempat tinggal itu termasuk nafkah lah. Mana beri nafkah, cari tempat tinggal. Waqtalafu, mereka berbeza pandangan tentang gugurnya nafkah apabila dia keluar daripada rumah tempat dia bereddah itu, lisuknaha fi indatiha li ghairi daruratin. Maknanya kalau dia lari daripada rumah. Mana wanita ni dia tak duduk di rumah tempat yang disedia oleh suami, tapi dia lari balik rumah pok dia, kau lari mana-mana, maka ada yang mengatakan gugur nafkah dia. Kenapa dia lari? Isu yang ke-8, bagi orang yang bereddah kerana suami dia mati dan dia mengandung, maka bagi dia nafkah sehingga melahirkan anak, dan wajib dia duduk di rumah suami dia tadi, bukan lagi sunat, bukan lagi boleh, wajib kena duduk di situ. Dia panggil iddatul wafa. Dia iddatul wafa, dia kena berihdad, maknanya kena berkabung di rumah suami dia. Dia tak boleh keluar kecuali kalau ada darurat baru boleh keluar. Wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil, maka fala takhruj min baiti zawji hatta tanqadi iddataha. Maknanya 4 bulan 10 hari. Kalau hamil sehingga dia lahirkan anak, tak kira lah. Kalau suami dia mati, dia baru mengandung 2 bulan, maknanya ada 7 bulan lagi kena duduk situ. 7 bulan lagi kena duduk situ. Kalau suami dia mati baru. Kalau suami dia mati, dia nak pergi hospital dah. Contohnya, dia bawa kereta nak bawa bini ke hospital, lari laju ni kawan ni sakit, sudah ni nak pecah ketuban kata orang, lari laju, aksiden, suami mati. Tak mati lagi suaminya, ataupun suami dia meninggal selalu. Siapa hospital, dia pelahir anak, habis lalu iddah. Mana hatta tada, sehingga dia melahirkan anak. Kira. Cuma timbul lagi isu, adakah dia ada nafkah atau tidak? Kalau dia suami mati dan dia ada nafkah ke tidak? Tidak mengandung. Ada kata ada nafkah, ada kata tidak, sebab dia sudah dapat pusaka. Bagi wanita, kalau suami itu ada anak, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak, dia dapat 1/4. Baiklah, begitulah yang ke-9-nya. Suami ni ada kalanya duduk dekat dengan isteri, ada kala duduk jauh. Jadi kalau duduk jauh tu macam-macam lah masalah yang akan berlaku. Iyalah, isteri duduk jauh dengan suami. Ada yang boleh sabar, ada tak boleh sabar, ada yang mengadu macam-macam. Sekali saya jumpa seorang perempuan, dia mari mengadu lepas kita kuliah. Dia kata suami dia ni offshore ni, pergi tengah laut, 3 bulan baru balik apa.
Jadi dia mengadu kita, kata mana boleh. Awak masa nak kahwin mau tahu ke tak dia ni pelayar di tengah laut? Tahu. Habis kenapa mau nak dengan dia? Dia kata dia duit banyak. Saya cinta dengan dia. Habis sekarang mau tak cinta dia? Cintalah sebab jadi macam ni. Tapi suami nak berhenti tak? Tak boleh berhenti dia. Dia punya kontrak belum habis lagi. Macam-macam dia punya. Yang pentingnya kena selesai cara baiklah dua orang tu macam mana. Suami nak bawa dia pergi tengah laut tak boleh. Nak berhenti kerja pun payah juga. Jadi maknanya wanita ni kalau jauh-jauh ada masalah, maka apa-apa yang berlaku hendaklah kena rujuk ke mahkamah qadi supaya mahkamah lah yang akan menentukannya. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, wa qad yajidul qari umuran fi hadhihi hikayah. Ada kalanya kita dapat beberapa isu dalam hikayat ini, iaitulah berbeza mazhab. Tadi kan kita kata ada nafkah, tak ada nafkah. Mazhab Hanafi lain, mazhab lain. Jadi kita kata tak usah duduk pening-pening lah. Setiap negeri tu ada mazhab dia. Ikut je lah mazhab pemerintah di zaman dia. Kalau tak ada mazhab, ada satu lagi. Dia panggil mazhab penjajah. Mazhab penjajah berat juga. Tapi kita di Malaysia ni, dalam bab nikah kahwin, pihak negara kita menerima hukum syariat. Dalam bab nikah kahwin, bab pusaka, terima syariat. Yang dia tak terimanya dalam bab undang-undang. Undang-undang, tak ada. Itu lukrek punya pasal. Yang lain-lain tidak ada. Kita kata wallahu a'lam. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Tengok masa bila ada masa lah. Hikayat yang ke-161 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.